Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah hari ini kita sambung balik perbincangan kita Kifayatul Mubtadi. Okey, kita sambung pada muka surat yang ke-11 kitab Jawi. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Keempat, maknanya kita dah bincang 3 perkara. Yang pertama, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu wujud, ada. Berdasarkan dalil yang teguh daripada dalil Al-Quran dan dalil akal. Dalil Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Maksudnya Allah itu mesti ada. Yang kedua, Allah Ta'ala itu ada bukan seperti kita. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, iaitulah sedia, tidak ada permulaan. Dalilnya huwal awal huwal akhir. Huwal awal wal akhir. Yang ketiga, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu kekal, bersifat dengan baqa. Ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah zat, iaitu diri Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian pada hari ini kita bincang yang keempat. Jadi Allah Ta'ala ada, sedia dan kekal. Maka yang keempat, wajib kita percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati, tetap dan sabit, yakni mesti, pasti. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu, bersalahan Allah Ta'ala dengan maksud tidak sama Allah Ta'ala. Tidak seperti Allah Ta'ala tu, tak sama bagi segala yang baru. Maksudnya Allah tidak sama dengan baru. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Baharu itu makhluk. Dengan bahawa zatnya, dirinya, diri Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Diri Allah tidak seperti diri makhluk. Diri makhluk ini jirim. Maka diri Allah tidak jirim. Bukannya jisim. Bukan seperti diri makhluk. Dan bukan jauhar. Kalau kita nak faham, jirim, jisim, jauhar itu, iaitulah diri makhluk. Baik. Dan sifatnya Allah Ta'ala itu bukannya arat. Jadi sifat Allah Ta'ala bukan arat. Adapun sifat makhluk namanya arat. Seperti manih, arat ada pada gula. Masin itu arat, ada pada garam. Kerah itu arat, ada pada batu. Jadi sifat Allah Ta'ala bukan arat. Dan perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada barang yang sudah ada. Yakni perbuatan Allah Ta'ala tidak perlu kepada alat. Kita makhluk nak buat kena ada alat, kena ada bahan. Nak masak nasi kena ada beras. Kena ada periuk. Kena ada elektrik. Kalau kita masak dalam rice cooker. Kalau kita masak dengan dapur, kena ada dapur, kena ada gas. Kena ada alat makhluk ni. Jadi perbuatan Allah tidak perlu kepada alat. Tak perlu kepada bahan. Maksudnya, bersalahan Allah tidak sama Allah dengan makhluk ni pada 3 sudut. Yang pertama, tidak sama Allah dengan makhluk pada dirinya. Diri Allah tidak sama dengan diri makhluk.
Yang kedua, perbuatan Allah tidak sama. Yang kedua, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan yang ketiga, perbuatan Allah yang maha termula itu tidak seperti perbuatan makhluk. Tak sama dengan perbuatan makhluk. Pendek katanya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, apa yang terlintas di dalam hati kita itu bukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersalahan daripada yang demikian itu, yakni apa yang terlintas dalam hati kita. Maksudnya, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dengan apa saja sudut, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kesimpulannya, apa yang terbayang, terlintas, terupa, tergambar di dalam akal dan hati kita, itu semuanya bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka kita tak boleh nak gambar-gambar. Kita tak boleh nak bayang-bayangkan. Kita tak boleh nak rupa-rupakan. Dalam akal dan hati kita, tak boleh. Kita nak rupa Allah Ta'ala, nak bayangkan Allah Ta'ala, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau kita pejam mata, nampak warna hitam, ataupun nampak warna putih, ataupun nampak bayang-bayangan yang lain, itu semua bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala itu. Ini akidah yang wajib kita iman. Ini akidah yang wajib kita iman. Jadi, Allah Ta'ala dirinya tidak sama dengan makhluk. Diri makhluk ini jirim, diri Allah bukan jirim. Diri Allah tidak bersusun-susun, tidak bercantum-cantum. Diri Allah tak dijadikan oleh sesiapa. Diri Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Diri Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Macam mana? Wallahu a'lam. Ini i'tikad kita. Sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Sifat makhluk ni arat. Arat ni boleh kita dapat dengan 5 panca indera. Bau, wangi, busuk tak ada pada diri Allah. Sifat tu. Yang boleh kita sentuh, sejuk, panas, tidak ada pada Allah sifat itu. Lepas tu, yang boleh kita dengar suara dan sebagainya, sifat tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Lagi, yang boleh kita rasa masam, masin, manis, pedas, tawak, pahit, tidak ada pada Allah sifat itu. Apa lagi? Yang boleh, yang kita sebut tadi, yang boleh kita rasa, cium dan sentuh. Keras, lembut, bukan sifat Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala tu, kalau orang tanya diri Allah Ta'ala ni keras ke, lembut ke, besar ke, kecil ke, itu semua bukan berkait dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak dapat kita nak ketahui kerana Allah Ta'ala dirinya sifatnya tidak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Makhluk nak buat sesuatu kena ada alat, kena ada bahan, kena ada pekakah. Maka perbuatan Allah tidak perlu kepada alat, tidak perlu kepada bahan, tidak perlu kepada apa-apa pekakah pun. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu makhluk ni, dia kena ada alat. Kalau tak ada alat, lemah, kita tak boleh buat. Contoh nak masak nasi, beras habis, tak boleh masak kerana lemah. Kita lemah tak boleh masak kerana tidak ada beras, tidak ada alat. Perbuatan Allah tidak perlu kepada alat. Allah Ta'ala tak ambil mana-mana bahan pun untuk buat alam ni. Allah Ta'ala tak ambil apa-apa bahan pun untuk mengadakan langit bumi ni. Subhanallah. Hanyalah perbuatan Allah mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala kendaki, maka Allah Ta'ala kata jadi. Maka Allah Ta'ala buat jadi benda itu dengan cepat. Baik. Jadi apa yang terlintas dalam hati kita, dalam akal kita, itu semuanya bukan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak dapat kita ketahui hakikat zat, sifat dan perbuatan Allah.
wallahu alam, kita tidak dapat ketahui. Tetapi insya-Allah sekiranya kita beriman, insya-Allah kita yakin pasti kita akan dapat melihat Allah yang Maha Termulia itu di akhirat nanti. Melihat tanpa kaifiat. Nah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan mukhalafah, iaitu bersamaan bagi segala yang baru. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan baru. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk ni. Diri Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dia kena ada alat. Dia kena ada ikhtiar usaha. Dia kena sentuh. Itu perbuatan kita. Dan perbuatan kita ada gharat, tujuan. Pasal apa kita tengok? Pasal apa tidur? Sebab apa tidur? Kerana mengantuk, menekan. Pasal apa makan? Kerana tekanan, lapar. Pasal apa kita ni bekerja? Kerana tekanan kita untuk mencari nafkah. Gitu. Maksudnya perbuatan makhluk ni ada tekanan. Ada tujuan. Nah, apabila tidur, untungnya hilang mengantuk. Apabila makan, untungnya hilang lapar. Kita ni ada tujuan, ada tekanan, ada tujuan. Ada keuntungan. Adapun perbuatan Allah Ta'ala tidak ada untuk mengambil keuntungan. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala buat makhluk. Sebab apa? Tu kita kena terjemah ayat Quran. Almarhum Tok Isalih pesan. Dia kata kena terjemah bagi cermat. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia. Kalau terjemah macam ni betul. Supaya dapat beribadah. Kalau terjemah macam ni betul lah. Tidak kami jadikan jin dan manusia supaya boleh beribadat. Tapi kalau terjemah macam ni salah. Macam mana? Tidak kami jadikan jin dan manusia kerana untuk ibadat. Kalau Allah Ta'ala buat manusia ni kerana untuk ibadat, ramai yang kufur. Seolah-olah macam lemah Allah Ta'ala. Salah. Bukan macam tu. Aku jadikan jin dan manusia supaya boleh beribadah. Kalau kamu ibadah, untung kamu. Kalau kamu tak ibadah, rugi kamu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadah kita. Kitalah yang berhajat kepada ibadah kita. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu kerana Allah Ta'ala sudah terkaya. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Ghaniyu yang maha terkaya. Jadi perbuatan Allah tidak seperti perbuatan kita. Perbuatan kita ada tekanan dan ada keuntungan. Kembali kepada kita. Ada perbuatan Allah, tidak kembali keuntungan itu kepada Allah Ta'ala. Itu bezanya perbuatan kita dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala sama dengan kita. Tahu mana? Dalil di atas yang demikian itu. Bersalahan. Tidak sama Allah dengan makhluk. Mustahil kalau sama. Iaitulah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Jadi tak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka diri Allah sudah tentu tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala yang maha termulia tidak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah yang maha termulia itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ini yang wajib kita i'tiqad. Jangan kita bayangkan Allah dalam akal dan hati. Jangan kita datangkan rupa, gambaran, rupa bentuk, bayangan, lintasan. Kita buat rupa, lintasan, bayangan, tak boleh kita bayangkan dalam hati dan akal kita. Kerana Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala itu. Jadi, akidah kita,
kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Apa sudut, apa sudut sekalipun, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Ni kita kena hati-hati. Ni kita kena hati-hati. Baik. Atau dalil di atas yang demikian itu tidak sama Allah dengan makhluk tu. Baharu alam ini, iaitulah berubah alam ini. Adanya alam, berubahnya alam ni. Daripada siang kepada malam, malam kepada siang. Daripada kita tak ada kepada ada, daripada sihat kepada sakit, sakit kepada sihat. Allah Ta'ala lah secara hakikatnya yang menjadikan, yang mengubah kita segala-galanya. Kita ni hanya ikhtiar usaha. Yang menjadikan segala-galanya Allah Ta'ala. Itu akidah kita. Jadi kalaulah sama dengan kita, kalau Allah Ta'ala, sekiranya Allah Ta'ala sama dengan kita, tentulah alam ini tidak ada. Kerana kita ni lemah, makhluk ni lemah. Sekiranya Allah Ta'ala sama dengan kita, sudah tentu alam ini tidak ada. Sebab apa? Kerana banyak perkara daripada makhluk ni kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak buat kerana kita ni penuh dengan kelemahan. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, maka tentulah tidak ada alam ini. Maka alam ini sudah ada. Wajib kita yakin Allah Ta'ala itu mesti tidak sama dengan makhluk. Mesti tidak sama dengan makhluk kerana nas yang jelas dalam Quran, laisa kamislihi syai'. Itu dalilnya. Kemudian muka surat yang ke-12, ini mudah je. Kita pun dah ulang banyak kali dah kitab ni. Maka kita muzakarah kitab ni, kita baca dan kita tanda tempat-tempat yang perlu kita tanda seperti dalil tu. Maka untuk muzakarah, mengingati balik apa yang telah kita belajar, dan kitab ni memudahkan kita untuk menguasai ilmu akidah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala masukkan penghayatan itu ke dalam hati kita. Penghayatan itu meresap ke dalam hati kita, dan kita dapat nur keyakinan, nur iman, sehinggalah kita meninggal dalam keadaan membawa iman, bertemu dengan Allah Ta'ala. Kelima, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, arti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri, tulis di situ dengan makna ada Allah dengan sendiri. Kelima, wajib kita percaya, beriman dan i'tiqad, yakin teguh dalam hati bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Artinya, arti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Berdiri, tulis di situ dengan makna ada Allah dengan sendiri. Terus kita terjemah dengan ada Allah dengan sendiri. Ini cara Pak Dae, kitab Baqarah, dia terus terjemah ada Allah dengan sendiri. Supaya apa? Memudahkan masyarakat memahami. Supaya tidak terkeliru. Takut masyarakat faham sebalik. Seolah-olah takut-takut ditakuti. Masyarakat faham Allah Ta'ala duduk lepas tu berdiri. Salah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Maka kita terjemah terus Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya. Kalau dalam Baqarah dia terus terjemah ada Allah dengan sendiri dirinya. Apa maksud ada Allah dengan sendiri? Iaitu ada Allah dengan sendiri itu, zatnya, dirinya, diri Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Maksud yang pertama, Allah tidak menumpang apa-apa. Itu maksud ada dengan sendiri. Allah tidak menumpang apa-apa. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Seperti menumpang sifat pada zat.
Bukan Allah Ta'ala itu macam sifat tumpang pada zat. Bukan. Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Hak tumpang ni sifat pada zat. Macam mana? Manis tumpang gula, masin tumpang garam, putih tumpang di tepung gandum, tu contoh. Maka subhanallah, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Dan zatnya, dirinya, diri Allah tidak berkehendak kepada orang lain menjadikan dia. Yang kedua maknanya Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Maksudnya, qiyamuhu binafsih, ada Allah dengan sendiri, dua makna. Yang pertama, Allah tidak menumpang apa-apa. Yang kedua, Allah tidak dijadikan oleh sesiapa. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Inilah hakikat ketuhanan. Tak tumpang apa-apa dan tak dijadikan oleh sesiapa. Inilah Tuhan. Allah Ta'ala. Orang lain, semua makhluk ni kena jadi Allah buat. Semua makhluk ni menumpang Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala. Kita junjung langit Allah Ta'ala. Kita makan makanan rezeki yang Allah buat. Kita hidup udara yang Allah Ta'ala buat. Kita hidup, Allah bagi hidup. Kita berdenyutnya jantung kita. Allah Ta'ala lah yang menggerakkan jantung kita. Kita menumpang Allah. Kita Allah Ta'ala jadikan. Adapun Allah Ta'ala tidak menumpang sesiapa. Allah Ta'ala yang maha termulia itu tidak dijadikan oleh sesiapa. Inilah hakikat ketuhanan yang bersifat dengan terkaya. Dan zatnya Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada orang lain menjadikan dia. Kerana ia Allah Ta'ala itu khadim. Inilah makna berdiri, yakni makna ada Allah dengan sendirinya. Inilah makna ada Allah dengan sendiri. Tak tumpang benda lain, tak dijadikan oleh sesiapa. Bukan dengan makna bangkit, bangun dengan tidak ada orang lain tolong angkat. Bukan makna lagu tu. Seperti segera pada faham, yakni pada pihak fahaman orang awam. Jadi kalau kita terjemah berdiri Allah dengan sendiri, takut orang awam faham Allah Ta'ala berdiri. Salah. Bukan faham macam tu kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Berdiri, duduk itu tidak berkait dengan Allah Ta'ala. Duduk, berdiri itu makhluk. Allah Ta'ala bukan seperti makhluk. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan, jadi Allah Ta'ala mesti ada. Macam mana? Dah dirinya tidak sama dengan makhluk, sifat tak sama dengan makhluk, perbuatan tak sama dengan makhluk. Macam mana Allah Ta'ala ni? Ada. Wallahu alam. Tak dapat kita ketahui. Adakah benda yang ada tak dapat kita ketahui? Banyak. Makhluk ni pun banyak. Kita tak tahu. Roh macam mana, angin macam mana, virus corona tu macam mana. Wallahu alam. Habis. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri dengan yang lain. Mustahil Allah Ta'ala ada dengan yang lain. Dengan bahawa zatnya berkehendak kepada zat yang lain. Mustahil Allah Ta'ala menumpang yang lain. Zatnya berkehendak kepada zat yang lain, tulis. Inilah. Maksudnya menumpang. Jadi mustahil Allah Ta'ala menumpang apa-apa. Dan zatnya berkehendak kepada orang lain menjadikan dia. Mustahil Allah Ta'ala dijadikan oleh sesiapa. Mustahil. Tahu mana? Dalil di atas yang demikian itu. Dalil di atas yang demikian itu. Tidak sama Allah dengan makhluk tu. Firman Allah Ta'ala. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah. Tidak ada Tuhan. Illa huwa melainkan dialah Tuhan yang sebenar. Iaitulah Allah Ta'ala. Al-hayyu. Yang hidup. Al-qayyum. Yang ada dengan sendiri. Itu dalil Quran. Itulah kitab ni ringkas. Padat. Isinya padat. Terus kita ambil kepada parti apa yang kita nak pegang. Terus kita ambil kepada apa yang kita perlu pegang.
Inilah yang wajib kita yakin. Allah Ta'ala ada dengan sendiri. Tak tumpang benda lain. Tak dijadikan oleh sesiapa. Dalilnya ayat Al-Quran. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala, itu Tuhan kita yang sebenar. Yang maha termulia. Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum, yang bersifat dengan ada dengan sendiri. Iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Bukan ulama reka tak. Bukan ulama reka tak. Cuma ulama tulis ya. Semuanya akidah ni telah diajar di zaman Rasul kita. Allah Ta'ala ada ayat Quran. Rasul kita ajar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala sedia huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ada dengan sendiri. Bersifat dengan qiyamuhu binafsih. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya ada nas yang jelas di dalam Al-Quran. Habis. Tu kalau orang kata ilmu sifat 20 Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi ni tak ada zaman Rasul, bid'ah semua ni. Kita kata tak ada tulisan sahaja. Adapun ilmu ni dah ada di zaman Rasul kita. Akidah ni semuanya dipegang oleh sahabat Rasul kita. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Semuanya diajar oleh Allah kepada Rasul yang mulia. Rasul kita yang mulia mengajar kepada para sahabat. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ulama datang menerangkan perkara ini dengan olahan yang sesuai kepada masyarakat yang ada ketika zaman itu. Mai zaman lah sesuai cara lah. Dulu sesuai cara dulu. Begitu. Olahan. Cara olahan itu sahaja. Baik. Artinya arti la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan melainkan dialah yang bersifat dengan ketuhanan. Tuhan yang hidup. Lagi ada dengan sendirinya. Berdiri, tulis dengan makna ada dengan sendirinya. Habis. Atau dalil di atas yang demikian itu. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Tidak menumpang benda lain. Dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Maka dia itulah baharu alam ini. Macam mana? Fikir. Fikir macam mana? Allah Ta'ala suruh kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu. Hei orang yang memiliki akal fikiran. Rasul pun suruh fikir. Tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil qalib. Fikirlah kamu kepada kejadian makhluk dan jangan sekali-kali kamu fikir kepada Tuhan. Kita nak fikir macam mana rupa Allah tak boleh. Macam mana kita nak fikir hakikat sifat Allah tak boleh. Macam mana kita nak hakikat perbuatan Allah tak boleh. Kita tak tahu. Yang tahu diri Allah hanyalah Allah. Yang tahu sifat Allah secara hakikat hanyalah Allah Ta'ala. Maka kita fikirlah makhluk ni kok mana yang jadi dalil Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala itu terkaya. Antum fukhara ilallah. Kamu semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Wallah bermula Allah Ta'ala huwal ghaniyul hamid. Dialah yang maha terkaya. Dan memiliki kepujian. Habis. Jadi Allah Ta'ala itu terkaya. Tak perlulah tumpang siapa-siapa. Sebab Allah Ta'ala terkaya. Nak tumpang siapa dia terkaya. Sebelum ada langit bumi Allah Ta'ala dah ada. Langit bumi ni semuanya makhluk.
Semuanya Allah Ta'ala yang ciptakan. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Itulah dalam hadis kursi. Sekiranya hamba-hamba Allah Ta'ala semua dahaka, tak ada seorang pun sembah Allah Ta'ala, tak mengurangkan martabat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kemuliaan, yang bersifat dengan kesempurnaan. Tak kurang pun. Tak terjejah pun. Kalau semua tak ikut Allah Ta'ala. Dan kalau semua taat kepada Allah Ta'ala, tak menambahkan lagi, memang Allah Ta'ala terkaya. Maksudnya tak beri manfaat pun. Kalau semua taat kepada Allah, Allah Ta'ala tak dapat manfaat apa pun. Yang dapat manfaat itu iaitulah hamba. Kalau kita taat dapat pahala. Kalau kita derhaka, kita akan diseksa. Jadi manfaat mudarat kepada hamba. Jadi Allah Ta'ala itu tetap terkaya. Tak tumpang mana lain. Contohlah, kita ni ayah, kita ni mak. Duit dalam bank tu, sampai kita mati pun nak makan tak habis contoh. Kalau anak tak bagi pun tak apa. Tak ada apa. Kalau tak bagi pun tak mudarat. Kita tak boleh makan situ. Contoh. Sebab apa? Kita dah kaya. Tak berhajat dah kat duit anak-anak. Dia bagi tanggungjawab dia. Kita ambil. Itu contoh. Jadi Allah Ta'ala terkaya, tak berhajat apa pun. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan Al-Ghaniyu, yang maha terkaya. Begitu juga Allah Ta'ala tak dijadikan oleh sesiapa kerana Allah Ta'ala itu qidam. Allah Ta'ala itu sedia. Tak ada orang buat Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang ciptakan Allah Ta'ala. Bahkan Allah lah yang menciptakan makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak ada orang buat Allah Ta'ala. Tak ada orang cipta Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala lah yang menciptakan yang lain. Jadi kita yakin sebenarnya kita menyaksikan itu benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita yakin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad itu sebenar adalah Rasul. Maka penyaksian kita itu adalah benar. Kerana kita ni menyaksikan. Kita ni berikrar. Mengakui. Sesungguhnya. Sebenarnya. Memang sebenar. Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Sebab Allah Ta'ala memang sempurna. Ada, sedia, kekal. Tak sama dengan makhluk. Bersifat dengan khiyamuhu binafsih. Tak tumpang benda lain. Tak dijadikan oleh sesiapa. Inilah Tuhan yang kita mengabdikan diri kepadanya. Tuhan yang sebenar. Yang memiliki sifat kesempurnaan. Dialah yang mendatangkan manfaat dan mudarat kepada hambanya. Adapun yang lain, makhluk yang lain, tidak boleh mendatangkan apa-apa manfaat dan mudarat kepada kita. Tanpa izin Allah, tidak akan terjadinya sesuatu. Tanpa izin Allah Ta'ala, tidak dijadikan sesuatu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita iman yang sahih. Contohnya kita tengok. Contoh. Orang-orang yang bukan Islam, tokong hak dia sembah tu dia buat. Maknanya baru. Kemudian, dia nak minta kat tokong tu, dia kena bagi makan. Hakikat dia bagi makan jin. Dia bubuh buah limau. Dia letak makanan ayak dan seumpamanya. Dia letak pulut. Dia letak lilin. Dia letak telur. Maka dia pun sembah dan minta. Sedangkan benda tu pun dia buat. Kemudian dan dia nak minta pun, dia perlu kepada, dia kena beri dulu. Itu pun belum tentu dapat tak dapat. Kerana kalaulah Allah izin, dengan sengkaan dia Allah bagi. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak izin,
Tak bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi. Tapi dia tak nampak benda ni. Maka kita berdoa. Kerana kita yang beriman, maknanya Alhamdulillah ini rezeki. Maka kita ni nak apa yang Allah Ta'ala beri kebaikan ini, dapat kebaikan itu kepada mereka. Macam mana? Kita kena berdoa kepada mereka yang belum mendapat hidayah. Kemudian, kita kena berusaha, berdakwah dengan hikmah kepada mereka. Pelan-pelan kita pujuk. Pelan-pelan. Maka dakwah yang berjaya, iaitulah dengan kita ni kedepankan akhlak Islamiah itu dulu. Islam ni rahmat. Islam ni membawa kebaikan. Maka kita berdoa, kita berusaha. Moga-moga apa yang kita dapat kecapi keimanan ini dapat juga kepada mereka yang lain. Contoh macam mana? Kita sihat. Contohlah kita ni doktor. Kita sihat. Kita nak orang hak sakit tu sihat juga. Macam mana? Kita usaha untuk ke arah memberi usaha ikhtiar ke arah sihat. Kita nasihat dia, kena makan macam ni, tak boleh makan benda ni, kena makan ubat ni, tak boleh makan yang ni. Kerana kita sihat, kita perlu memberi perkara itu kepada orang yang sakit itu sihat seperti kita. Kita ada iman. Kita kena berusaha macam mana nak bagi iman ni masuk ke dalam hati mereka juga. Inilah fikir Nabi kita, Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fikir macam mana nak bagi umat ni dapat kebaikan. Siang malam Nabi kita fikir, menangis, berdoa kepada Allah macam manalah nak bagi. Macam manalah nak berusaha untuk umat ni mendapat hidayah. Macam mana nak bagi umat ni mendapat iman. Ini fikir Nabi kita. Ini fikir Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi kita Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari Nabi fikir benda ni. Kita kenalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga iman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita jaga baik-baik. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dapat menjadi asbab kepada umat-umat Nabi yang lain. Umat ni dia ada dua. Yang pertama, ummatul ijabah. Umat yang telah menerima dakwah. Iaitu kita orang-orang Islam. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, umat Nabi juga. Yang dinamakan ummatul dakwah. Yang masih lagi belum terima dakwah. Yang masih lagi perlu didakwah. Iaitulah sekalian mereka yang belum beriman. Ini umat Nabi juga. Maka kita kena ada fikir macam mana kita nak berusaha supaya kawan-kawan kita yang lain, jiran-jiran kita mendapat hidayah. Maka kita berdoa, kita berusaha. Yang pertama, minta Allah Ta'ala tetap dan kejapkan iman dan pelihara selamatkan iman kita. Masukkan iman ke dalam hati isteri, anak-anak, zuriat kita. Tetapkan iman ke dalam hati mereka. Selamatkan iman mereka. Begitu juga keluarga-keluarga kita yang lain. Kerabat. Begitu juga kerabat yang dekat dan yang jauh. Kemudian sahabat-sahabat kita yang kita sayang kepada mereka. Kepada umat Nabi sekaliannya. Kita kena berdoa supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Jadi pada pagi ini boleh semua buka mic. Kita berselawat sama-sama, kita ambil kesempatan dalam bulan Rabiul Awal ni. Moga-moga Allah Ta'ala mendatangkan keberkatan kepada kita. Dan sebagai hadiah kita kepada junjungan mulia Nabi SAW. Kita tak mampu nak bagi apa-apa hadiah kepada Nabi. Moga-moga kita berselawat pada hari ini. Menggembirakan hati Nabi kita SAW. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah kita berhenti pada muka surat ini. Dan kita akan sambung yang ke-6. Wallahu alam. Kita pakat-pakat buka mic. Kita pakat-pakat berselawat.